Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Sudah makan? Dah. Dah. Okey, dah. Okey. Okey. Ustaz, masih dah hantar dia orang angkat bendera putih masa hujan. Angkat apa? Angkat putih masa hujan. Hujan. Oh, hujan kat rumah awak. Okey. Waalaikumsalam Ifan. Ifan dah makan? Belum? Oh, ya. Ni okey. Okey, Ustaz, siapa yang belum makan, jangan lupa tu pergilah ambil sikit ke ambil air ke, biskut sikit ke. Mulakan kelas kita dengan mesti kena makan sikit kena makan sikit. Okey. Sementara tu kawan-kawan kita, kita baca mak surat sikit. So, kita ambil masa 5 minit untuk baca mak surat. Kalau sementara tunggu ni je. Okey. A'udzu billahi samii'il alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, sepanjang Ustaz baca mak surah ni, siapa nak pergi ambil makanan, pergi ambil makanan. Sebab kita nak tunggu kawan-kawan kita lagi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. Dah, habis. Okey, anak-anak Ustaz. Oh, kita baru ada 9 orang. 9 orang. Tapi sebelum tu Ustaz nak tanya betul ke ada ni? Irfan ada, Irfan? Irfan ada, go. Kaisah ada? Kaisah tak ada lagi. Izzah ada, Izzah? Ada, okey. Izzah ada? Izzah ada. Akif? Akif tadi saya dah dengar suara dia dah. Okey, Akil? Akil Akram ada tak, Akil Akram? Akil tak ada lagi. Okey. Akil ada tak tu? Akil dah makan dah? Tak. Tengah ada kat sebelah abang ni. Hah? Sebelah abang? Ah, Awak di sebelah abang awak? makanan abang dekat sebelah abang. Oh, Sebelah makanan awak dekat dengan awak. Okey, okey. Sa ada tak tu, Sa? Ada. Ada. Okey. Okey, anak-anak murid Ustaz. We will start our class. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Okay, we will start our class by reciting doa, surah Al-Fatihah and selawat. Okay, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Kita istighfar sikit. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Okay. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah.
Subhanallah walhamdulillah subhanallah azim. Okey, anak-anak murid Ustaz, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Pertamanya Ustaz nak ucapkan tahniah kepada anak-anak murid Ustaz yang join kelas pada pagi ini. Sebab apa? Sebab awak ialah bukan senang nak masuk kelas pagi ni dengan mengantuknya, dengan laparnya, tapi awak masih lagi berusaha untuk masuk dalam kelas. Ustaz sangat hargai. Untuk kawan-kawan kita yang tak masuk ni, mungkin diorang sekarang ni tengah makan ataupun mungkin sekarang ni diorang tengah bersiap. Tak apa. Nanti diorang akan ikut kita selepas ni. Okey anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila Ustaz akan mulakan kelas macam biasa, Ustaz nak ingatkan kepada awak semua berkaitan dengan kita mestilah bersyukur. Setiap hari Ustaz akan ingatkan satu perkataan iaitu bersyukur. Allah Ta'ala dah bagi kita macam-macam nikmat. Allah Ta'ala dah bagi kita macam-macam. Cuba kalau awak tengok hari ini, apa nikmat yang hari ini yang awak masih lagi ada daripada semalam. Contoh, Ustaz saya ada mata, betul. Mata, semalam awak dah ada mata, hari ni ada mata? Ada. Tak adanya Taki semalam telinga dia ada 2. Hari ni bangun-bangun tiba-tiba telinga dia ada 1 je. Tak ada anak-anak murid Ustaz. Semalam kita boleh berjalan dengan baik. Bangun je pagi kita boleh berjalan dengan baik. Itu semua adalah nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Anak-anak murid Ustaz ada satu cerita tu Ustaz ada terbaca. Ustaz ada terbaca. Hari ni dia sihat. Dia sihat. Dia satu orang lelaki tu. Dia seorang ayah. Dia boleh okey lagi. Dia boleh bersembang lagi dengan keluarga dia. Tiba-tiba dia pergi kerja ke macam mana tahu, Ustaz tak tahu. Dia pergi kerja ke mana. Lepas tu bila nak telefon balik tak angkat. Rupa-rupanya dia dah meninggal dunia. Nampak? Itu semua adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin awak tak nampak sekarang apa yang Ustaz Fikri nak cerita ni. Ke depan awak akan ingat balik. Supaya Ustaz nak sama-sama kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita. Banyak sangat. Okey, now seterusnya kita akan teruskan dengan hadis. Anak-anak murid Ustaz, hadis. Hafiz, Ustaz tengok awak ada buku Hafiz. Boleh tolong bacakan kat Ustaz hadis tu. Kita ambil berkat baca hadis sikit pagi-pagi ni. Operation Amal Muslim. Okey, terus. Abi Musa radhiyallahu anhu anin nabiyya Muhammad nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innal mu'mina lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dahu wasabdaka asabi'ah. Narrated by Abu Musa radhiyallahu anhu, the Prophet sallallahu alaihi wasallam says, a believer to another believer is like a building. Those different parts reinforce each other. The Prophet then clapped his hands with the finger interlaced. Interlaced. So by siapa tu? By Al-Bukhari and Okey. Okey anak-anak murid Ustaz. Okey, bila kita tengok dekat hadis ni, Ustaz tak nak ulas dah. Terima kasih Hafiz. Sebab kita dah bincang dah apa maksud hadis ni berkaitan dengan orang Islam dengan orang Islam yang lain adalah seperti bangunan. Ini kita dah cerita dah 2 hari dah sini. Oh, okey Amira Sofia. Okey, faham. Okey. Terima kasih. Okey, cuma Ustaz nak bagi tahu kepada awak, sebelum tu pagi ni Ustaz nak cerita siapa yang meriwayatkan hadis ni. Ataupun kalau kita tengok dekat sini, siapa yang bagi tahu kat kita hadis ni? Nama sahabat tu adalah nak sebut macam mana ni? Good. Nama dia adalah Abu Musa Al-Ash'ari, bukan Asy'ari Abu Musa Al-Ash'ari. Siapa Abu Musa Al-Ash'ari ni? Dia companion. What is the meaning of companion? Dia adalah sahabat. Okey. Kemudian dia ni orang mana? Oh, dia orang Yaman. Orang Yaman. Dia bukan orang Mekah, dia orang Yaman. Kemudian dia pergi ke Mekah. Okey. Kemudian dia pergi Mekah dan kemudian dia berhijrah.
dia berhijrah, pray to the hijrah. Okey, dia pergi ke Madinah juga, kemudian dia balik ke Yaman semula. Okey, itu sahabat Nabi, nama dia Abu Musa Al-Ash'ari. Nabi ni ramai sahabat dia. Nanti darjah 6 awak akan belajar berkaitan dengan sahabat. Sahabat ni siapa, apa nama dia, Sama mana dalam buku saya. ada tak dalam buku awak? Yang Abu Musa. His name was Abu. Dekat dalam buku saya. Mungkin buku awak yang latest version kot. Yang latest version. Okey. Anak-anak murid Ustaz, okey, hari ni ini adalah berkaitan dengan sahabat Nabi, nama dia Abu Musa Al-Ash'ari. Okey. Kelas, hari ni kita akan teruskan pelajaran kita. Kita dah, Ustaz rasa kejap je kita dah belajar hari tu. Hari ni ulang balik. Okey, hari ni kita akan belajar berkaitan dengan sirah. Okey, mana buku sirah? Okey, hari ni cerita berkaitan dengan sirah. Okey. Okey, Ustaz nak tanya kepada siapa Amira Sofia. Amira Sofia, lama saya tak dengar suara dia. Dia ada mikrofon dah sekarang. Amira ada tak tahu? Ada. Lama tak dengar suara awak. Okey, tajuk sirah last kali kita belajar lagu apa pula dah. Kita belajar tajuk apa? Last kali. Tajuk. Okey, last kali kita belajar berkaitan dengan orang Yahudi yang ada dekat Madinah. Siapa? Bani Nadir. Good, Bani Nadir. Ingat anak Ustaz? Biasalah bila lama tak mengulang ni. Ustaz tunggu bila datang. Okey. Sekarang Bani Qainuqa. Ya, Quraizah. Okey. Okey anak-anak murid Ustaz, minggu dulu Ustaz pernah cerita kepada awak, kalau siapa yang boleh ingat balik cerita tu, dekat Madinah, ada Ustaz ringkaskan dulu waktu tu, dekat Madinah ada dua jenis golongan. Siapa nak masuk ni? Haikal. Dekat Madinah ada dua jenis golongan. Siapa ingat? Yang pertama orang Yahudi. yang pertama orang Yahudi, yang kedua orang Bani Qainuqa. orang Islam ataupun orang Arab. Okey, orang Islam ataupun orang Islam ataupun orang Arab. Okey, orang Arab. Okey, kemudian orang Yahudi dalam tu pun ada banyak, tapi yang kita belajar ada berapa? Yang kita belajar ada dua saja. Mana dia? Ni. Yang kita belajar orang Yahudi dekat situ ada dua saja. Yang pertama nama dia Bani Nadir. Yang seterusnya adalah Bani Quraizah. Okey. Minggu dulu last kali kita belajar adalah berkaitan dengan Bani Nadir. Siapa boleh ingat balik cerita tu kira power. Okey, Ustaz cerita, awak try sambung. Bani Nadir ni adalah satu golongan Yahudi yang dia orang ni pun buat satu perjanjian dengan Nabi Muhammad bila Nabi Muhammad sampai ke Madinah. Bila Nabi Muhammad daripada Mekah pergi berhijrah ke Madinah, orang-orang Madinah semua berjanji untuk jaga Madinah, untuk menjaga keamanan, tidak ada pembunuhan. Okey. Kemudian betul Muhammad Akil. Bagus. Kemudian satu hari Nabi Muhammad SAW pergi ke kampung Bani Nadir. Siapa boleh sambung cerita tu? Saya. Okey, Hafiz. Siapa nak sambung? Hafiz ke Takif? Saya nak. Okey, Hafiz dah cakap. Okey, Takif cuba sambung cerita tu. Satu hari Nabi Muhammad pergi ke kampung Bani Nadir. Kemudian dia terdengar ada berapa orang tak dia tengah nak merancang nak bunuh Nabi. Good. Macam mana dia orang nak bunuh Nabi? Lupa. Siapa boleh tolong? Macam mana? Nah, Ustaz. Okey, Haikal, silakan Haikal. Macam mana dia orang nak bunuh Nabi waktu tu? Nabi berehat, lepas tu diorang nak bunuh Nabi dari atas bumbung, diorang nak baling batu.
Bagus. Diorang nak tolak batu daripada atas bumbung. Mungkin kalau Nabi berjalan ke, diorang tolak batu atas bumbung jatuh. Okey. Bagus Haikal. Ingat lagi. Bagus Sakif. Kemudian Muhammad Aqil. Apa yang jadi selepas tu Muhammad Aqil? Selepas Nabi dengar diorang nak bunuh. Muhammad Aqil. Apa yang diorang nak buat lepas tu? Apa yang Nabi buat? Tadi nampak Muhammad Aqil. Okey. Dah. Okey, lepas Nabi dengar, Nabi balik semula ke Madinah. Semula ke Madinah, kemudian Nabi suruh buat apa? Nabi panggil sahabat-sahabat tentera-tentera Islam buat apa? Tepung. Bagus. Siapa cakap tu? Rais good. Kepung perkampungan Bani Nadir. Berapa hari Rais? 7 hari. 7 ke 6? 7 ke 6? Cuba ingat balik. 7 ke 6? 7, Ustaz. Apa? 7. 7 hari. Betul 7 hari. Are you sure? 6 hari. Dalam buku tulis 6 hari sahaja. Tak apa. Lari sikit je. Ni Ustaz tunjuk buku. Ni. Dalam buku, dia tulis kat sini 6 hari je kat sini. Kalau awak tengok kat sini. Baginda menghantar tentera mengepung mereka selama 6 hari. Okey tu 6 hari 7 hari. Okey, kemudian seterusnya barulah mereka keluar. Okey, ini kalau siapa lagi ingat ni bagus. Maksudnya dia betul-betul ingat. Orang Bani Nadir dia pergi ke 3 tempat. Dia pecah. Dia orang berpecah ke 3 tempat. Bani Nadir berpecah ke 3 tempat. Siapa masih lagi ingat 3 tempat ni? Saya. Okey, yang pertama dia orang pergi mana? Khaybar. Good, dia orang pergi Khaybar. Yang kedua dia orang pergi mana? Makkah. Kandak. Bukan, Kandak bukan. Dia orang pergi ke S. Y. A. Syam. Syam. Yang ketiga, yang kedua dia orang pergi Syam. Yang pertama dia orang pecah, bayar dia pecah kepada 3 tempat. Ada yang pergi ke Khaybar, ada yang pergi ke Syam. Yang ketiga, pemimpin Bani Nadir pergi ke mana? Tempat lahir Nabi. Madinah. Mekah. Okey, pemimpin, tak apa, Ustaz ulang. Pemimpin Bani Nadir pergi ke Mekah. Untuk apa? Untuk bergabung dengan Quraisy. Kenapa diorang nak bergaduh dengan Quraisy? Sebab diorang nak balas dendam untuk bergabung dengan Quraisy. Siapa ingat diorang bergabung dengan Quraisy dalam perang? Kandak. Perang Khandak juga dikenali. Bagus, tak sempat nak cakap awak dah sambung. Perang Ahzab. Okey, bagus. Itu adalah cerita berkaitan dengan Bani Nadir. Okey, bagus. Maksudnya awak masih lagi ingat. Okey, anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, bila kita cerita berkaitan dengan sirah ni, kena banyak selawat. Sebab dia ada berkaitan dengan Nabi Muhammad. Okey, hari ni kita akan sambung. Kalau sempat, Ustaz akan sambung kepada cerita Perjanjian Hudaibiyah. Kalau sempat, Ustaz akan cerita insya-Allah. Okey, kalau tak sempat hari ni esok. Hari ni Ustaz akan cerita satu lagi iaitu berkaitan dengan Bani Quraizah. Bani Quraizah ni pun sama juga. Tadi kita bincang berkaitan dengan peperangan Bani Nadir. Ustaz, perang ke macam tu Ustaz? Itu dikira perang lah tu. Mengepung, nak attack, itu dikira perang. Okey. So seterusnya kita nak tengok perang Bani Quraizah. Okey, Ustaz lama tak dengar suara Amira Sofia. Amira boleh baca perenggan pertama? Peperangan Bani Quraizah berlaku pada bulan Zulkaidah pada tahun ke-5 Hijrah bersamaan tahun 627 Masihi. Okay. Peperangan ini berlaku kerana Bani Quraizah yang pada awalnya telah mengikat perjanjian untuk mempertahankan Madinah telah menerima hasutan kaum Bani Nadir yang
yang dihalau keluar. Mereka bekerja sama dengan orang-orang Quraisy menyerang Madinah. Terima kasih Amira Sofia. Peringkat kedua kejap lagi Irfan Hashim baca Okey, anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bani Quraizah ni perangai dia, dengar betul-betul. Perangai dia serupa dengan perangai Bani Nadir. Kenapa? Sama je. Tadi Ustaz pernah cerita anak-anak murid Ustaz, Bani Nadir dan Bani Quraizah. Okey. Bani Nadir dan Bani Quraizah. Okey, dan Bani Quraizah. Kedua-dua Bani Nadir dan Bani Quraizah ni, kedua-duanya ikat perjanjian. Dia orang semua ikat perjanjian. Ustaz, ikat perjanjian kena ada tali ke? Tak. Maksud mengikat perjanjian ini, dia orang sign agreement. Dia orang buat perjanjian. Perjanjian dia orang apa? Untuk mempertahankan Madinah. Tapi ingat, Bani Quraizah dengan Bani Nadir ni kira macam BFF lah. Macam Thaqif dengan Mio, BFF. Macam Qaim dengan Adam Naufal, BFF katakan. So, Bani Nadir, bila Bani Quraizah ni, dia tahu kata Bani Nadir kena halau. Bila member kena halau, member ni panas lah. Tak nampak pula. Bila dia nampak, kata dia tahu kata member dia Bani Nadir kena halau. Bani Quraizah ni pun panas lah. Dia pun, tak boleh jadi ni. Kenapa member aku kena balas, kena halau? So, Bani Quraizah pun sama, dia nak attack Madinah. Okay, clear? Bani Nadir kena halau. Bani Quraizah ni pula member dia, Bani Nadir hasut dia. Kita orang dah kena halau ni. Takkan tak nak tolong kita orang. Quraizah pun cakap, okay, on. Dia kata on. Okay, jalan. So, dia kata on. So, Bani Quraizah ni pun bekerja sama dengan orang Quraisy nak serang Madinah. Okay, clear? Sampai situ ada soalan? Ibaratnya macam tu lah. Orang pukul Mio. Thaqif tak boleh jadi. Ini member aku. Aku masih kena tolong dia. Ustaz Fikri cakap orang Islam kena muatkan dengan orang Islam yang lain. Sudah. Kau kata pergi bergaduh. Pergi bergaduh. Asma tengok Arisa Nazara kena rotan dengan Ustaz Amirul. Asma tak boleh tahan. Asma pun ambil rotan, pukul balik Ustaz Amirul. Sebab Ustaz Fikri cakap kita kena saling menguatkan. Sudah. So anak-anak murid Ustaz, tengok sini, Bani Nadir dengan Bani Quraizah tu macam tu. Bani Quraizah dia tak tahan tengok kawan dia kena halau. Dia pun nak bantu juga. Okey, clear Okey, seterusnya yang peringkat kedua, Irfan Hashim baca. Apabila perkhabaran ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW, baginda mengutus Sa'ad bin Ubadah. Okey, ini nama dia, nak sebut dia adalah Sa'ad bin Ubadah. Okey, terus sambung. Sa'ad bin Mu'az dan beberapa sahabat yang lain untuk menyelidiki kebenaran berita ini. Good. Apabila ternyata pengkhianatan Bani Quraizah, Rasulullah SAW keluar bersama 3,000 orang tentera Islam yang turut disertai oleh 36 tentera berkuda. Okay. Baginda telah mengepung perkampungan Bani Quraizah selama 25 hari. Ini lagi kau 25 hari kena kepung. Okey, Arisa ready untuk baca peringkat ketiga kejap lagi Okey, Ustaz terangkan yang kedua. Dengar sini baik-baik. Dekat sini kita akan dapat dua pengajaran. Peringkat yang kedua ni kita akan dapat dua pengajaran.
Ingat anak murid Ustaz, bila Bani Nadir, Bani Quraizah ni nak backup kawan dia Bani Nadir, Nabi Muhammad Nabi Muhammad dengar, ada nak backup ni. So Nabi Muhammad buat apa? Nabi Muhammad hantar beberapa kawan dia, sahabat dia. Nama yang pertama, ini namanya awak tak ingat pun tak apa, seperti selalu saja. Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'az. Ustaz, banyak Ustaz nama Sa'ad ni. Sa'ad Husain ada, Sa'ad Husain tak ada, Sa'ad Husain dah Jahannam. Ini Sa'ad. Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Ubadah. Okey, dan beberapa sahabat yang lain. Pertama, kenapa Nabi utus? Dengar betul-betul. Pengajaran pertama. Kenapa Nabi utus? Untuk apa? Untuk pergi tengok betul ke tak berita ni. Nampak? Anak-anak murid Ustaz, pengajaran yang pertama, bila dapat saja satu berita, bila awak dapat saja satu maklumat, jangan terus percaya. Cek dulu betul ke tidak. Nampak? Ini apa yang Nabi Muhammad tunjuk kepada kita. Ya. Nabi Muhammad tunjuk kepada apa? Dengar kata Bani Quraizah nak khianat. Sa'ad Mu'az, Sa'ad bin Ubadah, yang lain, tolong pergi tengok betul ke tidak benda ni. Nampak? Itu pengajaran pertama. Cek dulu sama ada maklumat betul ataupun tidak. Contohnya, Rais bagi tahu dekat Qoyim. Qoyim, Akil Akram ambil barang kau. Sudah, Qoyim tak tanya banyak, pergi ke Akil Akram, pukul terus. Itu bukan cara dia. Cara Nabi bila dapat satu berita, Nabi cek dulu betul ataupun tidak. Faham? Ingat tu, pengajaran yang pertama, cek dulu maklumat. Pengajaran yang kedua, lepas Nabi Muhammad, kawan-kawan dia buat spy sikit, hantar James Bond, hantar drone, hantar robot lah apa semua. Contoh. Hantar cek semua, tengok satelit apa semua. Betul. Bani Quraizah ni nak khianat kita Rasulullah. Sebagai contoh. Dulu tak adalah benda tu. Tapi dia orang cek betul Rasulullah. Rasulullah kata, okey, kalau macam tu, kumpulkan kita punya tentera. Rasulullah kumpul. Berapa ramai tentera dia? 3,000. Awak bayangkan, 3,000. Tengok sini. Perang Badar. Berapa tentera perang Badar? Siapa ingat? Lupa dah. 313. Good. Perang Badar 313. Perang Uhud berapa tentera Islam? 1,000. 1,000. Lepas tu kena hasut. Tinggal? Jadi 700. 700. Bagus. Kemudian perang Khandak berapa tentera Islam? 3,000. Nampak? So Bani Quraizah ni, Nabi ni punya marah ni, dia orang ni mengkhianati perjanjian, hantar 3,000 tentera Islam. Hantar 3,000 tentera Islam, sama juga dengan tambah lagi dengan 36 tentera yang naik berkuda. Ini bukan kaleng-kaleng ni. Nabi betul-betul. Pengajaran yang kedua. Okey, kita tulis pengajaran. Pengajaran yang pertama, bila dapat maklumat, cek dulu. Semak dulu. Semak ataupun cek dulu. Betul atau tidak. Itu pengajaran pertama tadi. Pengajaran kedua, jangan khianati perjanjian. Sebab apa? Dalam Islam, perjanjian sangat penting. Dalam Islam, once awak dah berjanji, awak tak boleh nak memungkiri. Katakan, Arisa berjanji dengan Izzah. Esok kita berjanji nak pakai baju warna merah. Tiba-tiba esok Arisa datang pakai baju warna pink. Tak boleh, marah. Tak boleh. Kenapa? Sebab dah berjanji. Melainkan Arisa datang, minta maaf lah. Dah cari dah baju merah. Tapi baju merah tak ada baju pink je. Okey, tak apa. Itu lain cerita. Ya. Yang tu salah je, sangat. Sangat tak dah. Sangat siapa? Okey, sangat. Okey. Ingat nama Ustaz, pengajaran kedua. Tengok Nabi ni nak tunjuk kata perjanjian ni penting. Bani Quraizah langgar. Tadi Bani Nadir langgar perjanjian. Bani Quraizah langgar juga perjanjian. Nabi hantar 3,000 tentera Islam.
tambah 36 tentera berkuda. Kepung lama mana? 25 hari. Oh, ini bukan dahsyat, bukan biasa-biasa ni. 26 hari kena. 25 hari. Bani Nadir pun 6 hari je. Bani Quraizah 25 hari tak boleh keluar. Duduklah dalam tu lockdown. PKP lah dia orang dalam tu. Nampak? 25 hari. Oh, dahsyat ni. Ini bukan biasa-biasa ni. Okey, terus lagi. Arisa, kita dah nak habis ni akhirnya. Okey, Arisa tolong baca. Arisa tak dengar. Tu? Cuba cakap. Tak dengar. Irfan. Tu Irfan dengar je suara Arisa. Tak dengar lah Arisa. Tak dengar. Dia naik kuning tu awak tengah bercakap. Cuma ustaz yang tak dengar ke ataupun orang lain dah dengar? Tadi dengar sikit je betul dah. Sikit je. Okey. Sekejap, aku dengar. Tak dengar. Tu dengar. Okey. Okey. Akhirnya Yahudi Bani Quraizah menyerah kalah. Baginda memerintahkan Sa'ad bin Mu'az untuk menjatuhkan hukuman terhadap pengkhianatan Bani Quraizah. Beliau menjatuhkan hukuman supaya kanak-kanak dan wanita ditawan menang kalah. Lelaki dewasa dibunuh. Hukuman yang berat dilaksanakan terhadap mereka disebabkan kesalahan jenayah pengkhianatan negara Islam Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak murid Ustaz, terima kasih Arisa. Lama tak dengar suara Arisa. Okey, anak-anak murid Ustaz, bila kita tengok dekat sini, Yahudi ni dah 25 hari lockdown, 25 hari PKP. Nak pergi melancong tak boleh, nak pergi jogging tak boleh, nak pergi kedai pun tak boleh. So dia orang kata, aduh kita orang dah surrender lah. Dia orang pun surrender 25 hari. Baru 25 hari dah surrender. Kita setahun okey je. Kan, kita setahun PKP okey je. Dia orang 25 hari dah menyerah kalah. Dia orang ni. Aduh. Mesti kalau dia orang hidup waktu PKP kita ni mesti dah menggelupur dia orang ni. Tak adalah. Okey. Now, baginda Nabi Muhammad SAW kan perintah Sa'ad bin Mu'az. Dengar. Bila dia orang dah menyerah kalah, ini pengajaran seterusnya. Bila dia orang dah menyerah kalah, Nabi Muhammad perintahkan Sa'ad bin Mu'az. Tadi ingat Sa'ad bin Mu'az apa? Yang Nabi utuskan untuk dia pergi selidik. So dah menyerah kalah, Nabi panggil, wahai Sa'ad bin Mu'az, awak ni tolong jatuhkan hukuman terhadap ni Bani Quraizah ni, khianat ni.
Sa'ad bin Mu'az kata, Sa'ad bin Mu'az, Rasulullah amanahkan kepada dia, jatuhkan hukuman kepada pengkhianat-pengkhianat ni. Nampak? Jatuhkan hukuman kepada pengkhianat-pengkhianat ni. Dengar, dalam Islam, bila dah berjanji untuk melindungi negara, dalam Islam negara sangat penting. Tiba-tiba ada orang khianat, Nabi Muhammad suruh Sa'ad, jatuhkan hukuman kepada dia orang. Dengar, Sa'ad bin Mu'az ni, dia pecahkan kepada dua. Dengar baik-baik. Dia pecahkan hukuman dia kepada dua. Yang pertama, wanita dan kanak-kanak ditawan. Apa maksud ditawan? Ditangkap. Wanita Kangkang tu macam mana? tangkap, kena tangkap lah. Kena tangkap. Tapi tak adalah masuk penjara. Kena tangkap. Duduk sebagai tahanan, tawan. Okey. Lelaki dewasa. Ini nak kata dahsyatnya. Siapa ingat? Lelaki dewasa dibunuh. Ustaz, kejamnya. Bukan masalah kejam. Masalahnya pengkhianatan tu akan mencetuskan benda yang lagi besar lagi. Apa maksudnya? Katakan Bani Quraizah ni, bila diorang khianat akan menyebabkan negara Islam, negara Madinah ni akan huru-hara. Bila huru-hara akan lagi ramai yang mati. So Nabi nak tunjuk dekat sini betapa beratnya orang yang mengkhianat kepada negara. Contohlah macam negara kita. Katakan satu hari nanti Darwish Qayyim. Darwish Qayyim, mana Darwish Qayyim? Hilang lah Darwish Qayyim. Ada tak Darwish Qayyim? Darwish Qayyim tak ada dah. Sini. Katakan Darwish Qayyim, Minato Qayyim. Okay, katakan Qayyim satu hari nanti, Qayyim menjadi Panglima Tentera Malaysia. Dalam Malaysia ni ada 3 Panglima Tentera yang paling besar. Panglima Tentera Udara, Panglima Tentera Darat, Panglima Tentera Laut. So Qayyim ni ketiga-tiga dialah ketua yang paling tinggi sekali. Panglima Tentera. Awak pernah tengok tak muka Panglima Tentera Malaysia? Pernah tengok muka dia, awak tengok muka dia garang macam ni. Saya pernah tengok Ustaz. Saya pernah tengok. Muka dia Ustaz, muka dia garang Ustaz, Panglima Angkatan Tentera ni. Awak nak tengok tak muka dia garang ni? Kejap Ustaz tunjuk kat awak. Tunjuk je Ustaz. Awak jangan tengok. Kalau tak boleh tidur lagi. Itu dia, muka dia garang tu. Ustaz nampak okey je Ustaz. Ini Panglima Angkatan Tentera. General Tan Sri Datuk Seri Haji Effendi bin Buang, TUDM, Tentera Udara. Awak tengok pangkat dia tu. Pangkat dia tu penuh dekat dada dia. Ini Panglima Tentera. Siapa maksud Panglima Tentera? Panglima Tentera ni seluruh tentera Malaysia duduk dekat bawah dia. Bayangkanlah kalaulah dia general ni, panglima ni, katakan nanti satu hari nanti muka dekat sini bertukar jadi Darwish Qayyim. Tiba-tiba, Ustaz, ini bukan kita punya classmate ke kita dulu Ustaz? Rupanya Darwish Qayyim dah jadi Panglima Angkatan Tentera. Dia yang paling tinggi sekali. Tiba-tiba ada negara lain nak datang serang Malaysia. Darwish Qayyim sebagai Panglima Tentera khianat. Contoh, dia khianat, dia pergi bagi tahu maklumat kepada musuh supaya musuh datang serang kepada kita. Itu adalah antara dosa yang paling besar sekali. Sebab dia khianat. Itu khianat. Itu Panglima Angkatan Tentera kita. Kalau kita tengok lagi, Panglima Angkatan Tentera Darat. Okey je. Ustaz, nampak garang Ustaz? Nampak senyum kan? Ini darat. Siapa darat? Ini sama je muka ni kat Panglima Angkatan Tentera. Ada nama dia Ustaz, nampak je macam senyum. Awak nampak je macam senyum. Tapi diorang ni very powerful. Atas diorang siapa? Siapa Ketua Turus Angkatan Tentera? Agong. Agong yang atas sekali. Di bawah dia, di bawah Panglima Angkatan Tentera ni, atas dia Agong. Atas dia Agong. Jangan main-main diorang ni. Okey, sambung. So dekat sini Ustaz ringkaskan dalam murid Ustaz, itu adalah pengkhianatan ni tak boleh buat main. Okey, Ustaz ringkaskan sekali lagi. Okey, ini Bani Nadir. Bani Nadir kena halau.
Bani Nadir ajak kawan dia, kita orang dah kena halau. Bani Quraizah cakap, adik, kena halau Okay, tak apa. Kita orang pun akan tolong. So Bani Nadir pun rancang nak lawan Madinah. Dia orang attack nak tahu Madinah. Kemudian anak-anak Ustaz, Nabi Muhammad dengar. Aduh, ada orang nak khianat perjanjian. Nabi Muhammad hantar berapa orang? Hantar sahabat-sahabat dia. Pergi cek betul ke tidak ni. Nabi Muhammad hantar kawan-kawan dia untuk pergi cek sama ada betul atau salah. Nabi Muhammad hantar pertama Sa'ad bin Ubadah. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad hantar Sa'ad bin Mu'az. Bukan Mu'az Zarif Mu'az Zarif kawan awak. Sa'ad bin Mu'az. Yang ketiga, kemudian Nabi hantar sahabat-sahabat yang lain. Kemudian anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba saat kawan-kawan saat ni, dia orang pun balik ke Madinah bagi tahu kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, betul. Orang Bani Nadir ni nak serang kita, wahai Rasulullah. So Rasulullah pun hantar berapa orang? Itu Hafiz dah tulis. Rasulullah hantar 3,000 orang. Kemudian berapa tentera berkuda? Siapa ingat berapa tentera berkuda? Berapa? 36. Bagus Rais. 36 tentera berkuda. Kepung diorang. Ustaz nak tanya Izzah, berapa hari Bani Quraizah kena kepung? 25. Bagus Izzah. 25 hari kena kepung. 25 hari kena kepung. 25 hari kena kepung. Last kali diorang kena surrender. Diorang kata sudahlah, habislah kita surrender je lah. Dah 25 hari dah ni. Kemudian Takif. Nabi pilih siapa untuk jatuhkan hukuman? Takif. Nabi pilih siapa untuk tetapkan hukuman kepada pengkhianat Bani Quraizah? Sa'ad bin... Sa'ad bin apa? Tadi mana dia? Sa'ad bin Mu'az. Good. Nabi pilih Sa'ad bin Mu'az untuk jatuhkan hukuman. Kemudian Ustaz nak tanya kepada Haikal. Haikal, Sa'ad bin Mu'az dah jatuhkan hukuman. Apa hukuman kepada wanita dan kanak-kanak? Ditangkap. Ditawan. Good. Wanita dan kanak-kanak ditangkap, ditawan ataupun ditangkap. Kemudian Ustaz nak tanya kepada siapa yang Ustaz tak sebut nama dia lagi. Ustaz nak tanya kepada Saya. Muhammad Akil. Muhammad Akil. Lelaki dewasa, apa hukuman dia orang? Didakwa. Didakwa kat mana? Mahkamah? Belum. Dibunuh. Lelaki dewasa. Oh, sangkut. Okey. Sorry. Ingat, lelaki dewasa dibunuh. Ini dahsyat. Okey. So ini adalah cerita berkaitan dengan perang Bani Quraizah. Sampai situ ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada, keluarkan buku latihan sirah. Kalau tak ada, keluarkan buku latihan sirah. Pergi ambil buku latihan sirah. Mana buku latihan sirah? Okey, pergi ambil. Mana buku latihan sirah? Cari buku latihan sirah. Okey, ini buku latihan sirah. Okey, kita ni lama tak buat latihan ni. Okey, tak apa, nanti satu hari tu kita akan buat latihan je. Okey, untuk latihan pengukuhan. Okey, tengok muka surat perang Bani Quraizah ni. Awak tengok muka surat. Oh, ini dah pembukaan Kota Mekah dah ni. Ini dah lain dah ni. Okey, Ustaz nak awak buat muka surat 11. Oi, kalau jawapan. Jangan tengok jawapan, Okey, Ustaz nak
awak semua buat muka surat 11 sahaja. Yang sebelum tu tak payah buat lagi. Nanti kita akan buat sama-sama. Okey, buat muka surat 11. Okey, muka surat 11. Okey, muka surat 11. Ustaz, muka surat 11 kan? Ya? Ya, muka surat 11. Kejap. Ustaz tunjuk kepada awak. Ustaz akan masuk Zoom satu lagi. Zoom satu lagi. Mana awak punya Zoom ni? Ustaz dah masuk ni. Okey, Zoom. Siapakah golongan Yahudi? Okey. 898 Imam Alim. Okey, join. Okey, mana ni yang tak buka kamera ni, tolong buka kamera. Ustaz nak tengok sama Ustaz nak tengok awak punya buku ada ke tidak betul. Tunjuk dekat Ustaz buku awak. Ada. Okey, ada Ada laptop. Okey Kak, okey. Dia punya laptop ada. Okey, tak apa Amira Sofia. Okey, Ustaz tahu. Okey, okey, good. Akil Akram buka video. Mana Akil? Buku mana? Okey, ini. Mana dia? Ustaz ada tunjuk tak? Okey, ni. Kejap. Ustaz pin kepada awak. Okey, boleh tengok buku. Ustaz benarkan awak tengok buku. Okey, ini dia balik pula. Balik. Kenapa di sini tu? Terbalik. Halo. Dah suruh Ni. Muka surat berapa tu? 11. Ni 13. 11 saja. Muka surat 11. Dah. Kenapa kamera Ustaz macam pelik sikit? Okey. Okey, terbalik. Okey. Ingat tajuk ni adalah pertikaian dengan kaum Bani Yahudi dan Bani Nadir. Bani Nadir dan Bani Quraizah. Okey, good. Okey, jawab semua soalan dengan betul. Kalau awak dah siap, alhamdulillah. Kalau tak siap, dia akan jadi kerja rumah awak. Okey. Now. Good. Okey. Okey. Soalan yang pertama. Siapakah golongan Yahudi Bani Nadir? Tulis kat situ. Awak cari jawapan kat buku. Ini Ustaz nak ajar awak macam mana nak keluarkan maklumat daripada buku. Okey. Soalan yang pertama tadi. Siapakah golongan Yahudi Bani Nadir? Okey. Soalan yang kedua. Bilakah berlakunya peperangan Bani Nadir? Okey. Yang ketiga. Apakah sebab berlakunya peperangan Bani Nadir? Ini cerita pasal Bani Nadir je ni. 1, 2, 3 pasal Bani Nadir. Sebab dia kenapa? Yang keempat, bilakah berlaku peperangan Bani Quraizah? Yang kelima, kenapa berlaku peperangan Bani Quraizah? Ini semua Ustaz dah cerita. Kenapa ni diorang ni nak berperang je? Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Okey, awak ada masa lagi 5 minit lagi. Tak apa. Kalau awak siap, awak bagi tahu Ustaz, saya dah siap Ustaz. Okey, kita akan tengok jawapan. Jangan tengok jawapan belakang Ustaz percaya kat awak, jangan tengok jawapan belakang. Okay, ada 5 soalan kat sini. Berlaku peperangan Bani Nadir. Bila? Ada dalam buku teks tu. Bila? Cuba awak, Ustaz nak ajar awak keluarkan maklumat daripada tu. Tengok bila Bani Nadir ni bila Bani Nadir. Bani Nadir. Pada bulan tu. Okey, tunjuk, tulis. Dia ada tulis kat situ. Bulan apa? Tahun berapa? Hijrah rupanya.
Oh, faham. Berapa? Okey. Oh, entah ni ada kat dalam. A, Entah yang nombor 4 ni ada kat Siapa tu? Tu apa tu? pertikaian dengan kaum Yahudi Bani Nadir dan Bani Quraidah. Tak kat mana? Kalau awak tak faham, boleh tanya Ustaz. Ustaz, apa soalan nombor 1? Okey, Ustaz baca sekali lagi. Siapakah ni siapakah? Okey, Ustaz dekatkan sikit. Awak tengok skrin tu, Ustaz dah tunjuk tu. Okey. Ini siapakah golongan jauh sikit. Yahudi Bani Nadir. Siapa golongan Yahudi Bani Nadir ni siapa? Kalau awak tengok dalam buku, kalau awak tengok dalam buku, awak akan tahu. Okey, kita tengok Yahudi Bani Nadir. Ustaz tolong awak. Macam kita nak keluarkan. Oh, Yahudi Bani Nadir. Okay. Oh, ini dia. Oh, baca. Oh, Bani Nadir ialah golongan orang-orang Yahudi. Ini jawapan dia dekat sini. Yang telah mengikat. Oh, Bani Nadir ni siapa? Dia orang ni orang Yahudi. Orang Yahudi yang dia orang ada agreement dengan Nabi. Lebih kurang macam tu. Okey, faham. Okey, ambil balik jawapan kat situ. Okey. Okey, awak ada 2 minit lagi. Kalau tak sempat siap tak apa, dia akan jadikan kerja rumah awak. Jangan risau. Ada 5 soalan sahaja. Esok cerita esok lagi best. Cerita esok lagi best. Esok Dina awas Al-Qani. Esok adalah Ubaidah pula, perjanjian Hudaibiyah. Itu esok cerita esok lagi power esok. Ini cerita pasal orang Yahudi kan. Esok cerita pasal Nabi. Nak buat apa? Esok kita cerita. Okay, awak ada 1 minit lagi. Kalau siapa yang tak tahu boleh tanya Ustaz. Ustaz ni saya tak tahulah baca macam mana. Bagi tahu kat Ustaz. Tak boleh tengok jawapan. Hei. Bilakah berlakunya peperangan Bani Quraidah? Okey. Ustaz. Ya. Teks tadi tu. Apa? Yang buku teks tadi tu page berapa? Ustaz buka. Buku teks tadi tu page berapa? Okey. Kita tengok. Buku teks tadi tu awak boleh rujuk dekat muka surat 24 dan 25. Muka surat 24 dan muka surat 25. Apakah sebab berlakunya peperangan Bani Quraidah? Ini Ustaz nak ajar awak keluarkan. Sebab tahun ni baru kita first time baca buku teks. So Ustaz nak ajar awak keluarkan. Macam ni rupanya kalau Ustaz baru first time tengok. Okay, faham. So kalau Ustaz besarkan, awak nampak dekat skrin kecil je lah. So Ustaz kena besarkan. Dekat skrin Ustaz ni dah besar betul dah. Rupanya dekat skrin awak kecil lagi rupanya tulisan ni Okay, faham? Kerana kita tengok. Kerana tengok macam apa. Ustaz baru tahu bila Ustaz masuk 2 Zoom ni, rupanya dekat awak dia nampak sekat-sekat Kalau video nampak sekat-sekat tak kalau video? Nampak. Okay.
Okey, anak-anak murid Ustaz, masa dah habis. Okey, masa dah habis. So, kalau siapa yang dah siap, okey, alhamdulillah. Siapa yang belum siap, okey, awak boleh buat latihan. Ustaz kalau boleh, Ustaz tak nak beri kerja rumah kat awak. Sebab Ustaz tahu awak ada banyak kelas. So, tak apa, buat. Kalau ada masa, buat. Ini untuk pengukuhan kepada awak. Okay, I think that's all from me, anak-anak murid Ustaz. Thank you so much for joining our class. Terima kasih atas usaha awak. I really appreciate it. Okay, moga-moga Allah Ta'ala jadikan awak semua anak-anak yang soleh dan solehah, insyaAllah. Okay, we end our class. Siapa yang belum makan, tolong Ustaz merayu. Siapa yang belum makan, pergi makan. Jangan biarkan perut awak kosong. Okay, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye.